Okay, Assalamualaikum semua. Okay, sekarang ni kita dah sampai dah lesson yang ketiga, matrix. Kita recall balik apa yang kita belajar sebelum ni. Iaitu kita belajar pengenalan matrix, belajar tambah tolak matrix dan juga darab matrix. Okay, so lesson yang ketiga ni kita akan belajar dua perkara juga. Okay, iaitu yang pertama, matrix identity dan yang kedua adalah matrix songsang. Okay, apa itu matrix identity? Apa itu matrix songsang? Jom kita tengok. Okay, kita tengok dulu ciri-ciri matrix identity. Okay, so yang pertama, matrix identity adalah unik. Okay, yang kedua, matrix identity mestilah terdiri daripada matrix segi empat sama. Maksud matrix segi empat sama adalah bilangan baris mesti sama dengan bilangan lajur. Contohnya matriks yang peringkat 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 dan seterusnya. Okey? Baris mesti sama dengan lajur. Okey, ingat balik apa itu baris, apa itu lajur. Okey, next. Semua unsur pada perpenjuru matriks identity adalah satu dan unsur lain adalah kosong. So, kita nak tahu matriks ni identity ataupun tidak, sesuatu matriks tu dia ada nombor 1 dan nombor kosong sahaja. Tapi nombor 1 tu dekat perpenjuru utama matriks identity sahaja. Selain daripada tu adalah kosong. So awak bila tengok ayat ni macam tak faham sangat kan? So kita tengok contoh, okey? Okey, contohnya kat sini matriks identity. Contoh, kalau 1x1 punya matriks, ini adalah matriks identity-nya. So 1x1 ada satu sahaja nombor kan. So ada nombor 1 sahaja. Okay. And then kalau 2x2 macam ni. 1, 0, 0, 1. So kalau awak perasan dekat sini. Okay. Sekejap cikgu ambil pen. Okay. Nombor 1 mesti ada dekat perpenjuru. Macam ni. Satu dekat sini, satu dekat sini. Dia tak boleh tau nombor 1 berada di sini pula. Ataupun nombor 1 berada di sini. Tak boleh. Satu sini, kosong. Yang lain daripada itu adalah kosong. So, ini adalah matrix identity. Okay, kena ingat ni. So, kalau 3x3 punya matrix, macam mana pula dia punya matrix identity. Okay. Yang ni. Awak nampak tak? Nombor 1 daripada sini sampailah hujung sini adalah nombor 1. Selain daripada tu, nombor kosong. Okey, contoh kalau 4 kali 4 punya matrix identity macam mana pula? So, 1, 2, 3, 4. Kan? Okay. And then kosong, kosong, kosong. Macam tu. Kosong, kosong, kosong. Selain daripada nombor 1 tu nombor kosong. Okay. Macam ni lah. Sorry lah tulisan cikgu ni sebab pakai mouse. Okay. Ni adalah satu kurungan ni kan. Kalau 4x4 pula macam ni. Tengok nombor 1 ni. Daripada sini, atas sini sampai ke bawah sini. Dia tak boleh bersilang kat sini tau. Dari sini sampai bawah sini. Yang selain daripada nombor 1 tu adalah nombor kosong. Itu adalah matrix identity. Okay, bentuk macam ni. Awak kena ingat. So, biasanya untuk tahap awak, kita akan fokus dekat 1x1, 2x2 dan juga 3x3 sahaja. Okay, yang lain tu awak just kena nampak bentuk je lah. Okay. Okay, next. Simbol untuk matrix identity adalah I. Okay. Logik lah kan. So, identity I. So, simbol dia adalah I. Okay. I huruf besar. Okay. Okay, next. Okay, ini adalah satu ciri-ciri yang sangat penting yang perlu awak tahu mengenai matrix identity. Iaitu A ni adalah satu matrix tau. I ni adalah matrix identity. Okay, AI ni bermaksud matrix kali dengan matrix identity. Matrix biasa kali dengan matrix identity ataupun matrix identity
kali dengan matriks biasa akan dapat balik jawapan asalnya, matriks biasa. Okey? Kita tengok contoh ataupun kita tengok buktinya, adakah betul? Bukti. Contoh kita ada satu matriks A, 1, 3, 6, 5. And then kita nak darabkan matriks A ni darab dengan matriks identity. Kita dapat apa? Okey. A darab dengan matriks identity. So 1, 3, 6, 5 darab dengan matriks identity. Yang ni 2 kali 2 kan? So kena darab dengan 2 kali 2 jugalah punya matriks identity. 1, 0, 0, 1. Kalau darab je, ingat kita guna kaedah terangkat yang sebelum ni cikgu dah ajar pun. Okay, so ni 1, 3, 6, 5. Kita angkatkan matriks yang kedua. Ingat matriks yang kedua yang sentiasa diangkatkan. Letak di atas. Okay, selepas tu macam biasa kita buat line garisan melintang. Ada 2. Dan garisan menegak pun ada 2. Okay, so kita tengok ni ada berapa titik persilangan dekat sini. Titik persilangan ni adalah jawapannya. 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 jawapan. Nah, sekarang ni mesti ada 4 jawapan. Okay? Kita tengok hasil penerapan matrix darab dengan identity. Okay. So, untuk cari yang kuning ni, kita tengok dia punya baris dia. Baris dia ni. 1, 3. Lajur dia adalah 1, 0, 1 ni. Okay. So, 1 kali dengan 1. Tambah 3 kali dengan 0. Dapat yang kuning ni. Okay. Untuk cari yang purple ni pula, kita tengok baris dia. 5, 6, 0, 1. So, 6 kali dengan 1 tambah 5 kali dengan 0. Okay. Yang merah ni pula, kita tengok ni baris dia 1, 3, lajur dia 1, 0. So, 1 kali dengan 0 tambah dengan 3 kali dengan 1. Ingat tau, kalau nak darab ni, dia mesti darab pasangan yang betul tau. 1 kali dengan 0. Yang pertama kali yang pertama, tambah dengan yang kedua, kalikan yang kedua macam tu. Okay. And then yang kedua, yang terakhir, yang biru ni 6 kali dengan 0 tambah dengan 5 kali 1. Okay. So, selepas tu kita akan dapat ni. 1 kali 1 tambah 3 kali 0. Ni 0 dah. So, dapat 1. 6 kali 1, 6 tambah 5 kali 0, 0. So, 6. 1 kali 0 tambah 3 kali 1 adalah 3. So, 6 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. So, adalah jawapan 5. So, awak perasan tak? Yang ni, jawapan 1, 3, 6, 5 sama tak dengan matriks yang asal ni sebelum kita darabkan? Sama kan? So, bermaksud, kalau satu matriks darab dengan identity, kita akan dapat jawapan asalnya balik. Okay? Macam tu. Apa-apa matriks kali dengan identity akan dapat jawapan asalnya balik. Okay? Okay, sekarang ni kita tengok pula kalau identity darab dengan matrix. Terbaliklah tadi matrix darab dengan identity kan. Sekarang ni identity darab dengan matrix. So 1, 0, 0, 1 darabkan dengan matrix yang sama. Jadi 1, 3, 6, 5. Sentiasa matrix yang kedua kena bawa naik atas tau. Okay, and then kita buat line. Macam biasa. And then kita tengok ada berapa persilangan dekat situ. 1, 2, 3, 4. Ada 4. So, kita tentukan jawapan untuk yang kuning, purple, merah dan juga biru ni. Okay, so untuk yang kuning ni, kita tengok yang ni. Okay, baris. Yang ni adalah lajur. 1 kali 1 tambah 0 kali 6. Untuk yang purple ni, 0 kali 1 tambah 1 kali 6. Yang merah ni adalah 1 kali 3 tambah 0 kali 5. Yang biru ni adalah 0 kali 3 tambah 1 kali 5. Okay, so awak selesaikan semua ni. Awak akan dapat jawapan 1, 3, 6, 5. Dan awak perasan tak yang ni 1, 3, 6, 5 sama je dengan matriks yang asal kan. So bermaksud identity kali dengan matriks akan dapat jawapan asalnya balik. Okay. So senang je kat sini. Okay, yang penting awak tahu apa-apa matriks kali dengan identity ataupun identity kali dengan matriks akan dapat jawapan asalnya balik. Okay? Okay, so contoh soalan yang boleh ditanya dalam exam yang
tricky untuk awak dah. Nampak susah tapi sebenarnya senang. Okay. Suruh ungkapkan ni matrix identity darab dengan satu matrix tolak dengan satu matrix identity didarab dengan satu matrix sebagai satu matrix tunggal. Maksudnya awak kena tolak kan lah kat sini. So macam mana penyelesaiannya adalah awak perasan tak kat sini. Identity, ni matrix identity yang ni pun sama matrix identity. Okay, awak kena tahulah ni adalah satu matrix identity. Awak kena tengok bentuk dia. Okay, kalau matrix identity kalikan dengan sesuatu matrix yang lain, dia akan dapat jawapan asalnya. Okay, so kita tengok ni. Ni pun sama, ni darab kan. So bermaksud, identity darab dengan matrix ni akan dapat balik jawapan yang asalnya. Tulis je balik. 4, 5, 7, 6. Tak payah awak buang masa untuk awak darabkan. Sebab kita dah tahu dah. Apa-apa darab matrix dengan identity akan dapat jawapan asalnya balik. Okay, tolak, tulis tolak. And then yang ni didarab dengan matrix identity akan dapat jawapan asalnya balik. Okay, jangan buang masa untuk darabkan. Okay, awak akan buang masa kat situ. So, awak tolak je lah macam biasa. Macam kita belajar sebelum ni. 4 kena tolak dengan 3. Jangan tolak dengan 5 pula. Okay, tengok kedudukan yang sama. Okay, 4 tolak 3. 5 tolak 5. 7 tolak dengan negatif 1. 6 tolak dengan negatif 8. So, selesaikan 4 tolak 3 negatif 1. 5 tolak 5, 0. 7 tolak negatif 1, 8. 6 tolak negatif 8, 14. Selesai. Okay? Tengok contoh yang kedua. Okay, ni. Ni awak kena tengok. Ni ada matrix identity ni. Darab dengan satu matrix. Tambah dengan lagi satu matrix sama dengan satu matrix darab dengan ni pun sama matrix identity ni. So ia ada trick kat situ lah. Cari nilai X. So kita selesaikan dulu yang identity darabkan dengan matrix ni. Ingat. Ni identity darab matrix akan dapat yang asalnya balik. Okay. Sama dengan ni juga. Matrix kali dengan identity akan dapat jawapan asalnya balik. Okay, so ni kali dengan ni akan dapat ni lah. Tak payah darabkan, kalau darabkan buang masa saja. Okay, yang ni pun sama. 7, 5, negatif 2, negatif 1 darab dengan identity akan dapat jawapan asalnya balik. Okay, so tak payah susah awak darabkan. Selalunya pelajar yang akan darabkan sangat panjang lah. Dapat jawapan sama juga. Kalau dapat jawapan sama tak apa. Tapi jawapan lain pula. Sebab ada careless kat situ. Okay, so sekarang ni suruh cari X. So, kita tengok kedudukan X kat mana. X dekat situ. Lagi satu ni, tambah dengan dekat mana kedudukan X yang sama. So, iaitu 2 kan. 2 sama dengan, yang mana kedudukan X yang sama dekat matrix ni. Adalah 7. Macam tu. So, kita keluarkan yang X sahaja. Okay, yang lain tu kita ignore je lah. Okay, so X tambah 2 sama dengan 7. Kita akan jadi satu persamaan linear kat sini. So, kita kena cari X tambah 2 pindah sebelah. Macam biasa kan cikgu ajar. X sama dengan 7 tolak 2 tambah pergi sebelah jadi tolak. So X sama dengan 5. Okay, selesai. Okay, so latihan 5 ni awak kena buat nanti dan macam biasa hantar email dekat cikgu. Okay, latihan 5 ni sama je macam contoh yang cikgu bagi. Ni tambah identity kali dengan matrix ni. Ni. Dia akan dapat jawapan asal ni balik. Awak tak payah darabkan, okay? Ni pun sama. Matrix kali dengan identity akan dapat jawapan asalnya balik. Just awak tambahkan ni tambah dengan ni sahaja. Okay? Yang ni pun samalah. Ni yang matrix identity kali dengan matrix, dia akan dapat jawapan asalnya balik. Awak just tolak je. Yang ni tolak dengan yang ni sahaja. Okay? Bawah ni macam sama jugalah, cari nilai X, cari nilai F. Awak boleh wujud tadi contoh yang kedua. Okay? Ni nombor 1, nombor 2 wujud contoh yang pertama. Nombor 3, nombor 4 wujud contoh yang kedua. Okay? Okay. Next, kita pergi ke matrix songsang. Okay, matrix songsang ni adalah awak kena tentukan matrix songsang ni menggunakan formula. Okay? Menggunakan formula. Okay, kita tengok formula dia. Okay, contohnya kita ada satu matrix yang normal. A
B, C, D. Tak kisahlah ni apa-apa nombor pun boleh. Saya letak sebagai wakilkan A, B, C, D. Okay. So, macam mana kita nak songsangkan? Bila kita kata songsangkan, dia punya simbol adalah A, sama. Tapi kita letak negatif 1. Itu adalah namanya matrik songsang. Okay, maksudnya A ni, matrix A yang disongsangkan. Okay, so kita ada satu formula. Formula dia macam ni. 1 perkan dengan, macam mana? 1 perkan dengan A, D. A darab D, macam tu. Tolak, mesti tolak. Tak boleh tambah. Kalau kata formula dia mesti sama saja. Dia konsisten mana-mana. Tolak dengan B darab dengan C. Macam tu. Okay, awak kena ingatlah dia silang macam tu. 1 per A, D tolak B darab C. Macam tu. So, and then yang dalam kurungan ni adalah matrix yang A dengan D awak kena tukarkan tempat. D naik atas, A turun bawah. Okay, ni formula tau. Formula semua konsisten. Okay, B dengan C pula, tempat jangan tukar kan. Tetapi dia punya tanda kena tukar. Contohnya yang ni positif B kan, dia akan jadi negatif B. Ini C jadi negatif C. Tempat jangan tukar. A dengan D saja tukar, B dengan C jangan tukar, tapi tukar tanda. Okay? Kalau kat sini negatif, dia akan jadi positif kat bawah. Kalau ni positif, dia akan jadi negatif kat bawah ni. Okay, untuk B dengan C. Okay, so ini adalah formula. Mesti kena ingat. Okay, dalam exam kadang-kadang dibagi, kadang-kadang dia tak bagi. So, make sure awak kena ingat je lah. Okay. So, kita tengok contoh. Macam mana nak cari matrix songsang. Okay, ni contoh soalan. Okay, diberi A adalah 4, 1, 6, 2. Cari matrix songsang bagi matrix A. Okay, simple. Very direct punya soalan. Awak kena guna sahaja dia punya formula songsang. Iaitu A songsang sama dengan 1 per dengan ni. A darab D tolak dengan B darab C. Okay, yang ni adalah yang tadi dah. Okay. And then kita nak buat macam mana? Okay, awak kena tahu yang ni adalah A, B, C, D. Awak kena tahu. Awak tandakan dulu mana A, B, C dengan D. Supaya awak tahu macam mana nak guna formula. So, A songsang adalah 1 per dengan 4 kali dengan 2. Okay. Tolak 1 kali dengan 6. Okay. And then dalam kurungan, tengok A dengan D ni tukar tempat. 2 naik atas, 4 tukar bawah. Ni saya dah buat kan. Okay. 1 dengan 6 ni, tempat jangan tukar, tapi tukar tanda. Ni positif kan, jadi negatif 1. Positif 6, jadi negatif 6. Okay. Awak dapat buat ni je, dapat dah 1 markah. So, selepas tu yang awak perlu buat adalah awak selesaikan sahaja. Okay. So, 4 kali 2 tolak 1 kali 6. Okay, kita tengok. 4 kali 2, 8. Tolak 1 kali 6, 6. Yang ni tulis je balik sebab kita tak ubah apa-apa lagi kan. Tulis saja balik. 8 tolak 6 berapa? 1 per 2. 8 tolak 6, 2. 2, negatif 1, negatif 6, 4. So, kita ada belajarkan dulu kalau kita luar ni adalah perkali, darab dengan dalam. Kita kena darabkan 1 per 1. 2 kali 1 per 2. Negatif 1 kali 1 per 2. Negatif 6 kali 1 per 2. 4 kali 1 per 2. Okay? Akan dapat macam ni lah. Semua sekali kena kalikan 1 per 2. Lepas tu barulah dapat jawapan akhir. Okay? 2 dengan 2 sini boleh potong. Tinggal 1. Negatif 1 kali 1 per 2 adalah negatif 1 per 2. Yang ni negatif 6 kali 1 per 2 adalah negatif 3. 4 kali 1 per 2 adalah 2. Kalau tak sure, boleh guna sahaja kalkulator. Okay, so ini adalah jawapan yang terakhir. Barulah dapat full mark. Okay? Okay, kita tengok contoh 2. Kalau masih tak faham lagi. Okay, diberi B. Ini adalah satu matrix lah, matrix B. Jangan awak panik, tak semuanya matrix A je boleh guna B, C, D sampailah Z, okay?
diberi B adalah negatif 3, negatif 1, 1. Cari matriks songsang bagi matriks B. Okay, so nak cari matriks songsang guna saja formula. Okay, firstly awak tandakan dulu mana A, B, C, D. Jangan salah tanda tu. Kalau tak nanti awak salah masukkan dalam formula. Okay, penyelesaiannya adalah B songsang. Guna formula yang awal tadi tu. Sama je. Okay, so kita masukkan negatif 3 kali dengan 1. Tolak, mesti tolak 5 kali negatif 1. Okay, dalam kurungan ni negatif 3 dengan 1, kita ubah tempat. Negatif 3 pergi bawah, 1 naik atas. Ni 5 dengan negatif 1 jangan ubah tempat, tapi ubah tanda. Kalau positif, jadi negatif. Yang negatif akan jadi positif. Okay? Lepas tu, dapat buat ni satu markah. So, selepas tu kita selesaikan lah ini. Negatif 1 kali, negatif 3 kali 1, negatif 3. Okay. And then, negatif 5 kali negatif 1. Negatif adalah positif. Tu sebab kat sini dia positif. Okay. And then, yang ni tulis balik 1 negatif 5, 1 negatif 3. Okay. And then selesaikan. Negatif 3 tambah 5 berapa? 2 juga. Okay, 1 per 2. Jangan tertinggal nombor 1 kat atas ni. Sangat penting. Okay, 1 per 2. 1 negatif 5, 1 negatif 3. So, maksudnya 1 per 2 ni perlu darabkan dengan setiap unsur di dalam matriks ni. Okay, so awak darabkan semua. So, akan dapat jawapan 1 per 2. Negatif 5 kali 1 per 2 adalah negatif 5 per 2. 1 kali dengan 1 per 2 adalah 1 per 2. Negatif 3 kali 1 per 2 adalah negatif 3 per 2. So, ini adalah jawapan yang akhir. Satu markah lagi. Okay? So, basically, kalau soalan suruh cari matriks songsang, guna saja formula tu. Yang penting awak tahu macam mana nak gunakan formula awak. Gantikan dalam formula tu dengan benda yang betul. Nombor yang betul. Okay? Okay. So, yang ni sedikit lah. Awak kena fikir sikit. Apakah nilai jika matriks darabkan dengan matriks songsang? Macam mana ni? Apakah nilai jika satu matriks didarabkan dengan matriks songsangnya? Okay. So, matriks darab dengan matriks songsangnya, kita akan dapat matriks identity. This is very amazing kan? So, awak tak percaya, awak bolehlah cuba try test. Contoh daripada matriks, contoh yang pertama tadi, yang cikgu tunjukkan tadi. Ini adalah matriks asalnya, 4162. Ini adalah matriks songsangnya. Yang kita dapat dikira-kira tadi kan? So, awak cubalah darabkan, guna kaedah terangkat. Awak tengok jawapan. Adakah betul dia dapat identiti? Okay? Jadi pun salah satu benda yang ciri yang awak kena ingatlah. Satu matriks darab dengan matriks songsang, dia akan dapat identiti. Okay? Awak boleh cubalah. Okay, untuk latihan yang 6, ini semua cari matriks songsang. Cikgu bagi satu matriks A sampai matriks D ni, suruh cari matriks songsang, guna formula matriks songsang itu sahaja. Okay, buat sampai faham. Okay, tengok contoh cikgu tadi. Okay, selamat mencuba. Nanti nak siap boleh email kat cikgu. Okay, itu sahaja untuk lesson yang ketiga. Sekian, terima kasih.